Assalamualaikum dan hai, hari ini anda akan bersama dengan Cikgu Zam di Bioteo. Cikgu akan mengajar biologi tingkatan 4 bab 3, pergerakan bahan merentasi membran plasma. Pada sesi kali ini, Cikgu akan ajar subtopik 3.3, pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup. Belajar boleh merujuk buku teks biologi KSSM tingkatan 4 pada muka surat 57 hingga 64. Berikut merupakan standard pembelajaran yang seharusnya dicapai oleh setiap pelajar di akhir sesi pembelajaran ini. Yang pertama, hari ini kita akan belajar contoh-contoh pengangkutan pasif dalam organisma. Seperti mana yang kita tahu, terdapat 3 proses pengangkutan pasif, iaitu yang pertama proses resapan ringkas, yang kedua proses osmosis, dan yang ketiga ialah resapan berbantu. Kita akan lihat terlebih dahulu contoh yang mewakili resapan ringkas, iaitu pertukaran gas antara alveolus dan juga kapilari darah. Gas yang dimaksudkan dalam contoh ini adalah gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Oksigen yang diperoleh daripada udara sedutan di alveolus akan meresap merentasi dinding alveolus yang berwarna coklat ini. Ini adalah dinding bagi alveolus, yang mana pergerakannya adalah menuruni kecerunan kepekatan. Daripada alveolus dia akan merentasi sel ini masuk ke dalam kapilari darah. Fakta yang kita kena tahu, dalam udara sedutan mengandungi kandungan kepekatan oksigen yang lebih tinggi berbanding di dalam kapilari darah. Dan di dalam kapilari darah, di bahagian darah terdioksigen ini, kepekatan karbon dioksidanya adalah lebih tinggi berbanding kepekatan karbon dioksida yang berada dalam udara sedutan. Jadi, berdasarkan perbezaan kepekatan tadi, yang mana di dalam darah terdioksigen mengandungi kepekatan karbon dioksida yang lebih tinggi berbanding di dalam alveolus. Jadi karbon dioksida akan meresap keluar daripada kapilari darah ke dalam alveolus secara resapan ringkas. Dan di bahagian sini dia akan meninggalkan sel darah merah untuk menerima oksigen daripada udara sedutan, kerana udara sedutan mengandungi kepekatan oksigen yang lebih tinggi berbanding kepekatan oksigen yang berada dalam kapilari darah. Jadi seterusnya sel darah merah yang telah menerima oksigen akan menjadi sel darah yang beroksigen. Proses ini dipanggil sebagai resapan ringkas. Keseluruhan proses ini berlaku secara resapan ringkas. Proses yang berlaku seterusnya pengangkutan pasif dalam kehidupan adalah proses penyerapan air di tubuh ginjal. Okey. Jadi di tubuh ginjal adanya struktur kapsul Bowman. Ini kapsul Bowman, dan adanya gumpalan kapilari darah yang dipanggil glomerulus. Jadi glomerulus ini dia mengandungi cecair sel-sel darah dan juga bendalai plasma darah. Apa yang akan berlaku di sini berlakunya proses ultraturasan, yang mana menyebabkan cecair terturas keluar daripada glomerulus masuk ke dalam kapsul Bowman. Cecair ini dipanggil sebagai hasil turasan glomerulus. Jadi akan mengalirlah di dalam tubuh renal ginjal ni. Ini adalah gambar bagi satu unit asas nefron, unit asas yang ada dalam ginjal. Ada berjuta-juta unit nefron di dalam ginjal. Jadi penyerapan semula air dalam cair turasan glomerulus ni berlaku secara osmosis, dan di lokasinya antaranya ialah tubul belingkar proksimal. Ini yang pertama. Kemudian di liku Henle menurun, kemudian di tubul belingkar distal di sini, dan akhirnya berlaku osmosis di tubul pengumpul. Ini adalah dipanggil penyerapan semula air. Air ini akan diserap semula masuk ke kapilari darah. Di sekeliling nefron ini ada banyaknya jaringan kapilari darah. Macam mana perkara ini berlaku? Kerana kepekatan bendalai interstis yang berada di luar nefron adalah lebih tinggi berbanding cecair ataupun hasil turasan glomerulus ini. Jadi menyebabkan air akan meresap keluar ke bendalai interstis dan seterusnya dia akan masuk ke jaringan kapilari darah. Proses pengangkutan pasif yang seterusnya dalam organisma ialah proses penyerapan air oleh sel akar rambut di dalam tumbuhan. Molekul air akan meresap masuk ke sel akar rambut secara osmosis. Kita kena tahu di dalam kandungan tanah mengandungi kepekatan air yang lebih tinggi berbanding di dalam sel akar rambut.
kerana di dalam sel akar rambut mengandungi lebih banyak nutrien dan mineral berbanding air tanah. Jadi kita boleh katakan bahawa di dalam air tanah mengandungi keupayaan air yang lebih tinggi berbanding keupayaan air yang berada di dalam sel akar rambut. Proses yang berlaku adalah molekul air di dalam air tanah tadi akan meresap masuk ke dalam sel akar rambut secara osmosis dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah. Proses yang seterusnya berlaku dalam organisma ialah proses penyerapan fruktosa dalam sel epithelium villus. Fruktosa adalah sejenis monosakarida yang hampir sama seperti glukosa, dipanggil sebagai gula buah. Kita lihat dalam gambar rajah ini menunjukkan keratan usus kecil. Ruangan di dalam usus kecil ini dipanggil sebagai lumen, dan villus ni adalah lipatan-lipatan usus kecil yang mana terdiri daripada struktur asas dipanggil sebagai sel epithelium. Jadi sel epithelium ni kita zoom, kita akan dapati susunannya adalah seperti ini. Kepekatan fruktosa di dalam lumen usus kecil adalah lebih tinggi berbanding kepekatan fruktosa yang ada dalam sel epithelium. Jadi proses ini dengan bantuan protein pembawa yang berada di dinding sel epithelium, dia akan mengangkut molekul-molekul fruktosa masuk ke dalam sel epithelium villus tadi. Jadi dia akan diangkut keluar daripada sel epithelium ke mana? Dia akan meresap masuk ke dalam kapilari darah, juga melalui resapan berbantu dengan bantuan protein pembawa. Kita lihat pengangkutan aktif yang berada dalam organisma. Yang pertama ialah penyerapan ion-ion mineral oleh sel akar rambut tumbuhan. Tadi kita dah lihat osmosis, pengangkutan air. Kita lihat pula pengangkutan aktif yang berada di sel akar rambut. Di dalam kandungan butir-butir tanah ini sebenarnya ada pelbagai ion-ion mineral. Contohnya ion nitrate, ion fosfat, ion magnesium dan juga ion kalium serta pelbagai jenis ion-ion lagi. Ion-ion ini penting untuk proses pertumbuhan yang berlaku dalam tumbuhan. Jadi penyerapan ion mineral ini ke dalam sel akar rambut daripada butir tanah secara pengangkutan aktif. Seperti mana kita tahu, kepekatan garam-garam mineral ion-ion di dalam sel akar rambut adalah lebih tinggi berbanding kepekatan ion-ion mineral di dalam butir tanah. Jadi pengangkutannya adalah secara pengangkutan aktif melalui pam-pam yang spesifik. Setiap ion mineral mempunyai pamnya yang sendiri. Jadi proses ini berlaku melawan kecerunan kepekatan. Contoh pengangkutan aktif yang seterusnya dalam organisma ialah proses pengangkutan glukosa yang mana juga dipanggil pengangkutan sukrosa dari daun ke tisu fluum. Proses fotosintesis yang berlaku di daun akan menghasilkan molekul-molekul glukosa. Molekul-molekul glukosa ini tadi akan ditukarkan kepada molekul sukrosa secara kondensasi dan akan diangkut ke dalam tisu fluum secara pengangkutan aktif. Protein pembawa yang terlibat diberi nama sebagai pam proton sukrosa kerana proses ini turut melibatkan ion-ion hidrogen. Pam proton akan mengepam ion hidrogen keluar daripada tisu fluum. Ini adalah struktur tisu fluum. Dia akan keluar daripada tisu fluum ke bahagian luarnya, akan mencipta kepekatan ion hidrogen yang tinggi berbanding di dalam tisu fluum ini tadi. Dan pada masa yang sama, pam tersebut juga akan mengangkut molekul-molekul sukrosa masuk ke dalam tisu fluum. Dan pengangkutan ini adalah melawan kecerunan kepekatan. Proses pengangkutan aktif yang seterusnya ialah proses penyerapan semula glukosa di dalam tubul renal di ginjal. Penyerapan semula glukosa berlaku di lokasi tubul belingkar proksimal, iaitu di sini, secara pengangkutan aktif. Kerana pergerakan ini adalah melawan kecerunan kepekatan. Di dalam hasil turasan glomerulus mengandungi kepekatan glukosa yang rendah berbanding berdalih yang berada di luar daripada nefron. Jadi proses ini adalah melawan kecerunan kepekatan dan semestinya memerlukan tenaga dengan bantuan protein pembawa. Proses yang seterusnya ialah yang terakhir, proses penyerapan glukosa dan asid amino di villus. Glukosa dan asid amino seperti mana kita tahu akan dicernakan di usus kecil. Dalam usus kecil, molekul-molekul glukosa dan asid amino tadi akan diangkut merentasi sel-sel epithelium villus secara pengangkutan aktif. Proses ini melawan kecerunan kepekatan kerana molekul glukosa
dan juga molekul asid amino di dalam human virus adalah lebih rendah berbanding kandungan glukosa dan asid amino di dalam sel epitelium. Proses ini dibantu dengan kehadiran tenaga dan juga dengan kehadiran protein pembawa. Molekul glukosa dan asid amino ini tadi akan diperlukan, akan diasimilasikan oleh badan, oleh hati ke seluruh badan. Jadi, dia akan diangkut keluar daripada sel epitelium virus menuju ke kapilari darah secara resapan berbantu kerana proses ini adalah menuruni kecenderungan kepekatan.